Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi di dalam program belajar membaca Al-Quran langsung dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Kali ini kita masih berada dalam juzuk yang pertama, iaitu surah kedua yang bernama surah Al-Baqarah. Dan kita berada di dalam ayat yang ke-94 dan 95 dalam siri yang ke-49. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita seperti biasa, saya akan berpesan supaya semua yang view tolong subscribe dan kemudian share dengan kawan-kawan yang lain. Yang telah subscribe, teruskan view, teruskan belajar sehingga anda ataupun sahabat-sahabat dan teman-teman semua dapat menguasai sepenuhnya iaitu hukum-hukum tajwid yang terdapat apabila kita membaca Al-Quran, dan kemudian teman-teman dan sahabat-sahabat semua dapat belajar dapat membaca dengan lancar, dengan tertil. Dan semoga Allah memberkati saya yang mengajar, sahabat-sahabat dan teman-teman yang belajar, dan perbuatan mengajak kawan-kawan, share supaya kawan-kawan sama belajar, sama-sama semua kita dikurniakan Allah kebijaksanaan, kemudian rahmah serta keberkatan, insya-Allah. Dan kita teruskan pembelajaran kita. Kita bermula dengan kalimah kul. Ingat, huruf kaf itu istilah. Kenapa kita bunyi kul suku kata ni? Kerana dia, kaf ini digabungkan dengan huruf lam yang mati. Jadi kita mulakan dengan mahras qaf, kemudian kita mati dengan mahras lam, kul. Mana lidah kita naik ke langit-langit, mahras lam semasa mengakhirkan suku kata kul. Kemudian kita jumpa kalimah in. Baik, di sini kita perhatikan, saya baca in, tapi perhatikan dulu apa hukumnya. Hamzah i, bawah i. Kemudian bertemu dengan nun sukun. Nun sukun bertemu dengan huruf efa, iaitu huruf kaf. Jadi kita baca dia antara izhar dengan idgham. Inka. Jangan baca in. In itu maknanya izhar. Jadi tak boleh baca dengan izhar, iaitu apabila kita bawa lidah kita ke langit-langit, dia tidak menjejak ke mahras nun. Dia antara, iaitu tergantung nak pergi kepada mahras kaf. Itu maksudnya efa. Dan dipanggil efa hakiki. Baik, bacaannya kemudian kita pergi pada kalimah kanat. Baik, kanat. Baik, ka. Di sini ka bertemu dengan alif. Saya sebutkan bunyinya saja. Ka bertemu dengan alif sebelum alif baris di atas, maka kita baca dengan mad asli 2 harakat. Sebab saya baca panjang. Kanat. Baik, nun na, tetapi dia digabungkan dengan ta yang mati. Ta ini hamas, bunyinya nat. Nat bunyinya. Kanat. Kemudian kita jumpa kalimah lakumul. Lakumul. Baik, la satu, ku satu. Kenapa saya bunyi mul di sini sedangkan di baris depan mu? Iaitu kerana dia bertemu dengan alif lam samsiah, iaitu kita tak boleh baca mul, iaitu kita baca mud. Lakumud da. Baik, maknanya dia alif lam samsiah, kita baca dengan idgham samsi. Apa maknanya? Iaitu mu tu idghamkan kepada huruf dal. Lakumud bunyinya lakumud. Kemudian dal di atas da, betul, bertemu pula dengan alif, baca dengan mak asli, panjangnya 2 harakat. Lakumud da. Kemudian ru. Baik, saya tak boleh baca ru. Saya perhatikan ada di sana alif lam kamariyah, maka saya kena baca darul. Tadi lakumud pada dal, ini pada lam sana, dia beza. Ini syamsiah, yang ini kamariyah. Jadi kita baca rul. Baik, selepas kita baca rul, kita perhatikan di sini hamzah mendahului huruf alif, dia duduk tengah-tengah antara lam dengan alif. Maknanya dia adalah mad badal, kerana hamzah mendahului huruf alif. Jadi kita baca dia 2 harakah.
Kemudian khi tu istilah khi, kemudian ra tebal baris atas tebal ra, dan tu akhiratu. Baik, kita tak mau baca panjang-panjang di sini, kita boleh berhenti, kita boleh wakaf sebab kita baru belajar, kita tak cukup nafas kalau baca panjang-panjang, jadi kita berhenti kat sini. Baik, kalau kita baca satu-satu tadi, kalau kita nak menyambung, kita akan zahirkan bunyi tu itu. Tu indah. Baik, oleh kerana kita nak wakaf di sini, kita matikan dia dengan akhirah. Jadi kita baca dia, Kul in kanat lakumud darul akhirah. Itu cara je kita mewakaf. Bila kita wakaf, iaitu huruf yang terakhir itu kita sukunkan dia. Sini bila sukun ni ta marbutah panggil, tetapi bila sukun kita mati dengan huruf ha, bukan dengan huruf ta. Apabila kita sambung wasal, baru kita hidupkan bunyi ta. Huruf ha itu ada pada tulisan, tak ada pada bacaan. Kalau kita wakaf, ta itu ada pada tulisan tetapi tidak ada dalam bacaan. Faham? Baik. Bila dah faham, kita sambunglah. Sambung kalimah berikutnya. In, baik, bertemu pula, digabungkan dengan nun yang sukun, bunyi in. Kemudian perhatikan nun sukun bertemu pula dengan huruf dal. Huruf dal ini adalah huruf apa? Huruf efa. Jadi kita baca dia dengan efa, iaitu inda. Baik. Perhatikan huruf da ini baris di atas, kemudian dia bertemu dengan nama Allah. Jadi bacanya indallahi, da di idgham syamsikan dengan huruf lam di sini, dan lam dibaca dengan tebal kerana sebelum nama Allah itu baris di atas. Dan kemudian ha bawahi. Baik, kita baca indallahi. Kemudian kita jumpa kalimah khalisatam. Baik. Perhatikan kenapa saya baca macam itu, iaitu khalisatam. Baik. Kha tu saya baca panjang kerana dia selepas kha ada alif. Bunyinya sama tetapi cuma kena panjang. Bunyinya kha juga tapi panjang. Lam sini li, dan sa ta tanwin bertemu dengan mim. Jadi ada hukum di sana. Sad ini adalah hamas dan istilah, dan kemudian tanwin ini bila bertemu dengan mim di sini bertasydid, kita akan baca dengan idgham ma'al gunnah. Perhatikan di sini Jadi macam mana bacanya? Khalisatam, diidghamkan huruf tanwin ini dengan huruf mim di sini. Itu sebab bunyi tam. Kemudian mim bawah, mi bertemu dengan nun sukun, saya tulis sana efa hakiki. Maknanya dia dibaca dengan efa sebab dia berjumpa dengan huruf efa. Huruf apa? Huruf efa selepasnya, iaitu huruf dal di sini. Perhatikan huruf dal. Di ujung ini huruf dal. Jadi bunyinya min du ni. Baik. Kenapa saya panjangkan du? Kerana sebelum wa baris depan baca dengan mat asli. Du. Kemudian nun di sini tidak boleh baca ni. Terdapat sana alif lam samsiah. Huruf samsiah ialah huruf nun. Kemudian kita kena baca nun ini diidgham dengan nun di sana yang bertasydid. Baik. Bila dia bertasydid, kita kena baca dia dengan wajibul gunnah. Saya tak tulis sini. Tinggal. Tapi kita boleh nampak. Nun bertasydid, mesti wajibul gunnah. Mim bertasydid, begitu juga. Kena wajibul gunnah dua rakaat. Jadi bacanya macam mana? Daripada sini Duninna. Na. Dua rakaat juga na ni. Iaitu ma asli. Dan sin di sini. Bawah si punya. Duninnasi. Itu sini ada mat asli. Walaupun saya tak terus ingat. Sebelum alif ada baris atas. Kemudian nun pula bertasydid. Wajibul gunnah. Alif ini mat asli. Sin biasa baris bawah. Dah habis duninnasi. Kita jumpa. Kita boleh wakaf kat sini. Saya ada tanda merah di sini supaya kita tak baca dengan panjang. Baik.
saya bagi penerangan tentang bagaimana wakaf. Tadi saya dah bagi tahu, kalau huruf yang kita nak wakaf itu adalah huruf terakhir, dia kena kita sukunkan. Huruf sin ni kita sukunkan. Bila kita sukunkan, dia jadi apa? An-nas. Ingat. Sin ini adalah safir dan hamas. Dunin nas. Baik, kita baca daripada sambungan selepas kita wakaf tadi. Kalau kita nak sambung, baru kita hidupkan sin ni. Sifat. Bunyi sifat tamannaul. Sekarang kita nak wakaf di sini. Indallahi khalisatan min dunin nas. Dapat? Kemudian kita sambung. Fatamannawul mauta. Baik, sini dua kalimah sebenarnya. Pada sini satu kalimah. Kita pergi pada kalimah yang pertama dulu. Wajib guna. Nampak? Sama dengan sini. Fatamanna. Baik, di sana bertemu dengan apa? Bertemu dengan alif lam kamariyah. Pasti sini. Ini alif lam kamariyah. Saya tunjuk sini. Alif lam kamariyah. Kemudian kita jumpa dengan mim baris di atas, ma, kemudian dia bertemu dengan waw. Sebelum waw baris di atas, apa jadi huruf waw tu? Dia tak jadi huruf mat, tetapi dia jadi huruf lin. Jadi kita baca dengan satu harakah saja. Mau, ta. Mau, ta. Ini ta ni, dia hamas. Jadi kita baca satu dulu kalimah ni. Fatamannaul. Kemudian kalimah berikutnya mauta. Bila kita sambung fatamannawul mauta. Kemudian kita jumpa kalimah in kuntum. Baik. Sini kita berarti hamzah i, kemudian bertemu dengan nun sukun, bertemu dengan kaf. Jadi baca dengan ifa hakiki. In kuntum. Kaf ku. Dan bertemu juga dengan nun sukun, bertemu pula dengan huruf ta, iaitu huruf ifa. Baca dengan ifa hakiki juga. Jadi dua ni ifa hakiki. Kemudian ta depan tu mati pula dengan huruf mim yang mati sana. Dia matikan huruf mim sana, digabungkan. Jadi bunyi kuntum, kuntum. Dua-dua ifa. Nun yang buatkan ifa dia. Kemudian di sini kalimah yang terakhir dalam ayat yang 94 ni. Saya baca dua. Sadiqin. Baca panjang pasal apa? Iaitu baca dua harakah. Kerana dia ada mat, huruf mat alif sebelumnya. Dan ini baris di atas. Dan sod ini adalah huruf hamas dan istilah. Ada angin. Lepas tu ada terangkat pangkal lidah kita menyebutnya. Kemudian dal, di sini. Qaf, khi. Tapi bertemu dengan ya, lepas tu bertemu dengan nun. Betul, oleh kerana dia yang terakhir, kalimah yang terakhir dalam ayat 94 ini, kita baca dengan mad alif sukun ini, hukum dia. Kita boleh baca dua, boleh baca empat, boleh baca enam. Sadiqin. Saya baca empat. Baik. Kita baca daripada Fataman. Fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Dapat. Kemudian kita sambung ayat yang ke-95 bermula dengan walan. Baik. Di sini nun saya tulis idgham ma'al gunnah. Ma'al gunnah yang makna dengan dengung. Baik. Perhatikan wa, la, tapi dia dengan nun bunyi lan. Tapi lan ini bertemu pula, bunyi lan itu bertemu dengan huruf ya, yang menghendaki kita membaca dengan idgham ma'al gunnah, dengan dengung dua harakah. Jadi macam mana kita nak baca? Idghamkan huruf lam ni dengan ya. Bunyinya walai yatamannauhu. Nampak Jadi tadi kita dah idghamkan dengan ya, kemudian kita pergi kalimah ya ta man pada wajib gunnah, iaitu nun bertasydid.
Kemudian now sebelum waw baris di atas lin, hu. Hu. Ya, ingat. Huruf ha ini adalah huruf ha pangkal hakum. Yatamannauhu abadam. Baik. Ba. Kenapa saya dengan bunyinya macam berdengung itu? Iaitu kerana dia tanwin di sini bertemu dengan huruf ba. Bila tanwin huruf ba, dia tukar. Baris dua tu dia tukar, satu baris tu jadi huruf mim, menunjukkan kita kena baca dengan ikhlab. Itu tanda, itu ataupun isyarat. Isyarat pada Al-Quran dalam ayat itu kita kena baca dengan ikhlab bila ada mim itu. Sebenarnya dia tanwin. Kemudian bertemu dengan huruf ba. Jadi bacanya dengan ikhlab. Macam mana bacanya? Abadam. Bibir kita macam rapat tetapi dia sekadar selai kertas saja. Jaraknya antara selai kertas. Kalau rapat tak bunyilah. Kemudian bima kalimah berikutnya. Bima ma panjang, ba pendek. Jadi bacanya kerana panjang pasal kerana sebelum alif baris di atas ma asli. Kemudian kita jumpa kalimah qaddamat. Khaf ini ditasydid dengan huruf dal. Bunyi qad. Kalau kita mati situ bunyilah kalah lantunan. Tapi qadda dah tak ada dah atau apa kalah walaupun dia huruf kalah sebab dia hidup dibariskan. Kemudian mim bila ma, kemudian mati dengan digabungkan dengan huruf ka yang mati, bunyi mat, dia hamas qaddamat. Kemudian pergi kepada aydihim, bunyi mana nampak ada ya dia makhraj ya tu di bertemu pula dengan ya, maknanya baca dua harakat aydihim, satu harakat iaitu ha digabungkan dengan mim yang mati baca dengan izah syafawi. Di sana ada isyarat qaf lam ya, itu boleh wakaf di sana. Iaitu aulanya kita wakaflah dia. Baik, jadi kita baca daripada mana? Daripada walan sampai sini. Walay yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Tepat Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya wallahu. Baik. Sebelum nama Allah ini di bubuh waw di sana baris di atas, maka kita baca dengan tebal, idghamkan waw ini kepada huruf lam. Wallahu hu satu, wallahu wa tu satu, Allah tu dua. Wallahu. Baik. Baik, Ali saya baca salah tadi. Tak boleh banyak. Ali, itu betul. Satu, li dua. Pasal apa saya baca dua? Sebab sebelum ya baris bawah. Kemudian bertemu dengan mim baris depan sudah. Baik. Sama juga dengan di sini tadi ada mim kecil di sini. Ini menunjukkan dia baris dua depan. Tetapi dia ditulis mim di sini, maknanya kita kena baca dengan ikhlab sebab dia bertemu dengan ba pada kalimah yang berikutnya. Jadi bacanya alimun bil alif lam samsiah. Alif lam samsiah bertemu dengan huruf za itu huruf samsiah. Jadi kita baca bil kemudian za bertemu dengan alif di sana, baca panjang dua harakat. Limin. Baik, yang akhir tu kita dah faham Sebelum ya baris bawah huruf mat. Kita baca mat asli. Tetapi oleh kerana huruf yang terakhir adalah huruf nun baris di atas, kita sukunkan huruf nun itu dan kita baca dia dengan hukum mad arid li sukun. Matikan huruf nun. Sukun tu disukunkan huruf nun itu. Li sukun. Baca panjangnya 2, 4 atau 6 harakah juga. Sahabat-sahabat dan teman-teman selalu dengar saya benda ni semua tu, tapi saya nak sebut semua hukum-hukum dia supaya sahabat-sahabat dan teman-teman, hukum itu bermain di bibir saja. Iaitu kita nampak kita dah tahu hukum dia. Nampak saja kita dah boleh sebut hukum dia. Jadi itu sebab biar saya sebut berkali-kali, kita dengar macam jemu, tapi tidak. Faedahnya atas diri kita sendiri. Apabila saya sebut,
Sahabat-sahabat pun sebut mad arid dia sukun, mad arid dia sukun, mad arid dia sukun. Nampak lagi jauh kita dah tahu. Mad arid li sukun, bacanya min. Jadi kita baca dari sini. Wallahu alimun bizzalimin. Baik, kita baca semua penutup. Kita baca wakaf tempat tanda-tanda merah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. Okey, itu dia bacaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dan teman-teman sudah dapat menguasai dengan baik. Kali ini kita tak payah baris alif, baris atas A, tak payah. Kita nampak tanda tu berada di atas line merah, di baris atas atau depan atas. Ataupun tanwin atas ataupun tanwin hadapan atas. Atau kalau yang bawah lah, baris bawah, baris tanwin bawah ke. Jadi dengan itu saya kira sahabat-sahabat dah mula boleh menguasai membaca Al-Quran, insya-Allah, sebab kita dekat nak habis satu juzuk dah. Dah sampai 90 lebih. Dan saya sudahi dengan wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersilap juga. Sampai berjumpa lagi.